Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya, Cikgu Farhan, dan pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3. Okey, kita kini berada di minggu yang kedua. Jadi pada hari ini kita akan belajar menulis ayat berdasarkan gambar. Gambar dekat mana? Gambar di dalam buku teks. Jadi bahan kita pada hari ini adalah buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 9. Murid-murid bolehlah bersedia mengambil buku teks masing-masing, keluarkan, buka terus ke muka surat 9. Kerana pada hari ini, seperti yang tertulis di paparan video, kita akan belajar menulis ayat. Okey? Okey, sebelum kita pergi kepada sesi pembelajaran secara online ini, saya akan bacakan dulu objektif pembelajaran kita di akhir video ini. Jika murid-murid mengikuti video ini daripada awal sehingga akhir, murid-murid akan dapat membina dan menulis ayat. Itu yang pertama, objektif saya. Dan objektif yang kedua adalah murid membina ayat dengan betul. Okey, ayat ni kita telah pun belajar pada minggu lepas, ada dua. Bukan pada minggu lepas, pada pembelajaran lepas ada dua. Iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, apakah itu ayat tunggal dan apakah itu ayat majmuk? Masihkah murid-murid ingat? Okey, sebagai ulang kaji kepada murid, sebagai untuk kita menajamkan kembali pemikiran kita. Okey, ayat tunggal adalah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan juga satu predikat. Dan ayat majmuk adalah ayat yang terdiri daripada beberapa subjek ataupun predikat yang digabungkan menggunakan kata hubung. Saya yakin murid-murid masih lagi ingat. Okey, senang saja. Ayat tunggal, satu subjek, satu predikat, dan ayat majmuk adalah ayat yang terdiri daripada beberapa subjek. Bukan satu, okey, bukan satu. Ada beberapa subjek atau beberapa predikat yang digabungkan menjadi menggunakan kata hubung. Okey, jadi dalam ayat tunggal ni dia ada satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk dia adalah ayat yang ada beberapa ayat tunggal. Okey, kita terus ke okey. Sebelum kita terus kepada langkah membina ayat berdasarkan gambar, jadi kita pergi ke buku teks dahulu. Buku teks muka surat 9. Kita lihat dekat sini. Aktiviti yang akan kita belajar pada hari ini adalah aktiviti kemahiran menulis. Dan aktiviti adalah menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar di muka surat 9. Saya akan besarkan paparan untuk buku teks ini. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah usaha gigih Datuk. Okey, jadi kita akan cerita tentang usaha gigih Datuk. Murid-murid masih ingat watak yang kita gunakan? Okey, budak lelaki ini bernama Nasri dan budak perempuan bernama Nabila. Dan orang yang sedikit tua di dalam gambar ini adalah Datuk lah. Okey, kita baca kepada dialog dahulu. Dialog yang pertama ini, anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Okey, siapa yang katakan tahniah? Nasri mengatakan tahniah kepada Datuk dia. Okey, kepada Datuk. Okey, jadi kita tengok Nasri dia tak pegang apa-apa, Nabila sedang pegang piala yang diterima oleh Datuk dia. Tengok pada gambar di muka surat 9 itu, ada banyak piala di dalam bekas kaca. Itu semua adalah milik Datuk dia yang diberikan kepada Datuk dia. Okey, jadi Datuk dia jawab apa murid-murid? Datuk dia jawab, terima kasih. Semua keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Okey, kenapa Datuk dia ucap terima kasih? Kerana Nasri mengucapkan tahniah. Jadi kepada murid-murid, kalau murid-murid menerima ucapan tahniah daripada sesiapa pun, respon yang perlu murid-murid berikan adalah mengucapkan terima kasih. Jangan belagak sangat. Okey, ucapkan terima kasih. Okey, jadi kita pergi ke muka surat 9 di bahagian bawah itu pula. Ada 4 gambar. Okey, kalau kita lihat perkataan di bawah ini, aktiviti,
Apa yang kita akan buat pada hari ini adalah menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Frasa adalah perkataan dan gambar. Gambar inilah gambar yang akan kita gunakan pada hari ini. Jadi frasa yang diberikan yang pertama adalah, di gambar pertama adalah menampal iklan. Okey, gambar pun adalah gambar dua orang budak ini, Nasri dan Nabila sedang menampal iklan. Kita pergi ke gambar yang kedua, kita lihat. Frasa yang diberikan adalah mengambil pesanan. Jadi kita lihat pada gambar pun seorang lelaki, ini adalah atuk dia, muka sama. Okey, sedang mencatat, maksudnya dia ambil pesanan. Tahu mengambil pesanan? Kalau seperti kamu pergi ke kedai makan, sebelum kamu dapat makanan tu akan ada orang datang, dia bawa pen ke, pen dengan pensel, dengan buku, dia akan tulis untuk catat apa makanan yang kamu nak order. Itu adalah mengambil pesanan. Okay. Dan pastinya ini yang seorang lagi lelaki yang berada di gambar yang kedua ini sudah pasti merupakan pelanggan lah. Okay, kita lihat kepada gambar yang ketiga. Okay, gambar yang ketiga, frasa diberikan adalah mengira jumlah. Okay, mengira jumlah apa? Kalau kita lihat kat sini, guni beras. Okay, jadi siapakah dekat sini? Ini adalah ibu kepada Nasri dan Nabila. Okay, ini berkaitan gambar yang ketiga. Kita terus ke gambar yang keempat. Gambar yang keempat, kita besarkan lagi gambar yang keempat. Okay, kita lihat frasa diberikan adalah menghantar beras. Okay, jadi siapa yang hantar? Ini sudah pasti kalau pakai baju sama ni, biasanya orang yang bekerja lah. Kita panggil dia pekerja. Okay, dia pekerja. Okay, pekerja sudah menghantar beras. Okay. Sekarang kita sudah pun lihat pada gambar di buku teks muka surat 9. Sekarang kita nak pergi kepada aktiviti. Tetapi sebelum kita pergi kepada aktiviti membina ayat, kita perlulah tahu cara untuk membina ayat dahulu. Okay, dekat sini saya ada langkah membina ayat berdasarkan gambar yang sangat mudah. Murid-murid kena ingat, ada 3 langkah dia. Yang pertama adalah kenali subjek. Okay, dalam gambar tu biasanya akan ada subjek. Sebab kita nak bina ayat, ayat perlulah ada subjek. Okay, jadi kita kenalilah subjek itu. Siapa nama dia. Kalau tak ada nama, kita kena bagi nama. Okay, kalau dia dah ada nama, kita letak nama dia. Ataupun dalam gambar tu kalau tak ada individu, kalau bukan manusia, apa benda tu? Kita kena letaklah. Bekas ke, pokok ke, kereta ke. Kita kena letak subjek berdasarkan gambar. Yang kedua, untuk membina ayat, murid-murid perlulah kenal pasti perbuatan. Okay, ataupun kata kerja. Okay, murid-murid telah pun belajar di tahun 2, kata kerja adalah semua jenis perbuatan. Sama ada makan, minum, tidur, berlari ke, bermain ke, apa lagi? Okay. Menolong ibu ke. Semua jenis perbuatan adalah kata kerja. Okay. Dan yang ketiga adalah pelengkap ayat ataupun keterangan. Dalam satu ayat tu, kalau tak ada pelengkap ayat, ayat tu akan jadi tergantung. Jadi, kita perlulah sediakan pelengkap ayat untuk setiap ayat. Okay, macam mana nak bina ayat berdasarkan gambar? Kat sini saya ada bagi contoh. Okay. Di sini saya ada bagi contoh. Kalau murid-murid tak tahu nak membina ayat secara terus, murid-murid bolehlah buat jadual seperti yang murid-murid lihat di paparan skrin di belakang saya ni. Okey, ni yang saya tunjukkan ini adalah jadual. Okey, jadual ini kita bahagikan kepada 3. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah kata kerja dan yang ketiga adalah keterangan. Okey, macam mana nak buat? Bila kita dah sediakan jadual ini, mula-mula kita masukkan subjek dia dulu. Sebagai contoh subjek yang diberikan, Ali. Okey, kemudian kata kerja, kata kerja apa perbuatan yang dia buat? Membasuh. Jadi kalau kita gabungkan dia, Ali membasuh, tidak lengkap kan? Jadi dekat keterangan tu kita kena masukkanlah dia basuh apa dia. Ali membasuh kasut sekolah yang kotor. Okey, jadilah itu adalah satu ayat yang lengkap. Kalau murid-murid boleh buat macam ni,
tahniah diucapkan kepada murid-murid. Anda sangat bijak. Okey, tahniah. Okey, contoh yang kedua diberikan, kita nak cerita tentang siapa? Okey, kalau gambar tu ada dua orang, nama dia Abu dan Aminah, kita masukkan dekat subjek Abu dan Aminah. Okey, Abu dan Aminah dalam gambar tu dia buat apa? Bermain. Bermain apa? Okey, kita masukkan dia. Bermain masukkan dekat kata kerja dan keterangan. Dia bermain apa dia? Basikal. Okey, basikal di taman. Okey, jadi lengkaplah ayat yang kedua. Abu dan Aminah bermain basikal di taman. Okey, dan kita pergi kepada contoh yang ketiga. Kalau murid-murid lihat pada gambar itu ada seorang perempuan, tak tahu nak letak nama, letaklah panggilan dia apa? Ibu. Okey, ibu. Ibu sedang buat apa kalau dalam gambar tu? Okey, murid-murid sedang lihat gambar, dia dekat dapur sedang goreng. Jadi tulislah kata kerja menggoreng. Menggoreng apa? Mesti ada penjelasan dia, keterangan dia. Ikan di dapur. Jadi siaplah ayat ketiga, ibu menggoreng ikan di dapur. Okey, saya harap murid-murid telah pun jelas dengan cara untuk membina ayat berdasarkan gambar. Kalau tak ada gambar pun boleh sebenarnya murid-murid gunakan jadual ini untuk membina ayat. Ini adalah cara yang antara cara yang paling mudah. Ada banyak cara, tapi ini adalah antara cara yang paling mudah. Okey, seterusnya kita lihat pada gambar ini, paparan yang saya tunjukkan di sini. Okey, ada 4 gambar. Gambar ni sebenarnya saya ambil daripada buku teks. Sama saja. Okey, ini adalah buku teks muka surat 9. Okey, ini adalah gambar. Jadi saya dah masukkan ke dalam slide. Okey, tadi pun saya telah pun terangkan gambar yang pertama, frasa yang diberikan menampal iklan. Okey, gambar yang kedua, frasa yang diberikan mengambil pesanan. Gambar yang ketiga, frasa yang diberikan mengira jumlah. Dan frasa yang keempat, gambar keempat, frasa yang diberikan adalah menghantar beras. Okey, jadi sekarang kita nak bina ayat. Murid-murid telah pun bersedia? Saya harap murid-murid telah pun bersedia dan boleh ikut dengan cara saya ini. Kalau terlalu pantas, murid-murid boleh komen nanti dekat bahagian YouTube tu. Cikgu cepat sangatlah. Okey, nanti next video saya akan perlahankan sikit cara saya mengajar. Kalau boleh ikut, boleh komen, boleh ikut dekat situ. Okey, kita pergi kepada cara untuk membina ayat berdasarkan gambar. Gambar yang pertama, okey, saya ambil daripada sini ya. Masih lagi di buku teks muka surat 9. Okey, gambar yang pertama menampal iklan. Sebab dia dah bagi frasa ni menampal iklan. Menampal iklan ni merupakan perbuatan. Kalau murid-murid buat jadual seperti yang saya katakan tadi, terus masukkan dekat kata kerja, menampal iklan. Okey, jadi kita dah selesai satu. Kita perlu masukkan dua lagi, iaitu subjek dan juga keterangan. Okey, jadi subjek dia siapa? Okey, subjek, kita lihat pada subjek. Okey, kita kenal budak ni. Siapa nama dia? Nasri. Siapa seorang lagi? Nabila. Masukkan dekat dalam ruang kotak jadual subjek. Okey, kita masukkan. Jadi kat sini kita dah tulis Nasri dan Nabila. Kata kerja ataupun frasa yang diberikan menampal iklan. Jadi dia tampal iklan dekat mana? Okey, dekat papan iklan. Okey, pada papan iklan. Jadi ini adalah ayat yang telah pun lengkap. Nasri dan Nabila menampal iklan pada papan iklan. Okey, cukup ayat untuk gambar yang pertama ini. Selesai. Okey, tahniah. Jadi kita pergi kepada 3 gambar lagi. Gambar yang kedua. Kita lihat gambar yang kedua, kita tahu frasa yang diberikan mengambil pesanan. Mengambil pesanan itu adalah perbuatan. Jadi masukkan dia dekat dalam jadual terus. Okey, sekarang kita nak cari subjek dan keterangan. Jadi subjek dia siapa? Siapa yang mengambil pesanan? Atuk ni. Okey. Jadi Atuk mengambil pesanan. Okey, kita masukkan Atuk dalam subjek. Okey, Datuk mengambil pesanan. Okey, pesanan apa dia? Okey, kita lihat, kita masukkan jawapan dia. Pesanan apa dia? Mengambil pesanan dari pelanggan. Okey, macam kamu pergi kedai, ada orang datang, dia ambil pesanan daripada kamu lah. Kamu tu siapa? Pelanggan lah. Okey, jadi lengkaplah ayat yang kedua. Berdasarkan gambar ini Datuk mengambil pesanan dari pelanggan. Okey, seterusnya gambar ketiga. Okey, kita lihat gambar yang ketiga. Okey, frasa yang diberikan adalah mengira jumlah. Okey, tanpa buang masa, kita terus masuk mengira jumlah ni dalam
kata kerja ataupun perbuatan. Jadi subjek dia. Subjek dia. Tadi kita bincang ini adalah ibu. Okey, kita masukkan ibu dekat subjek. Jadi kalau kita jadikan ayat dia sekarang, ibu mengira jumlah. Mengira jumlah apa? Kita tak tahu apa. Ayat tu tak lengkap. Jadi kita kena letaklah dia kira jumlah apa. Kalau murid tengok dekat sini dalam bilik ni ada di dalam bilik ni store. Okey, kalau bilik ni dia ada guni beras. Jadi ibu mengira jumlah guni beras di dalam store. Macam mana tahu store? Dekat pintu tu ada tulis store. Okey, jadi kalau murid-murid dapat buat macam ni, ibu mengira jumlah guni beras di dalam store, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada murid, anda sangat hebat. Okey, seterusnya kita pergi ke gambar yang terakhir. Iaitu gambar yang diberikan yang terakhir ni, frasa yang diberikan adalah menghantar beras. Tanpa buang masa, terus tulis dekat kata kerja tu, menghantar beras. Jadi subjek dia siapa yang hantar beras? Orang ni ke? Yang saya tunjuk gunakan mouse ni? Okay, bukan ya. Okay, yang hantar beras ni adalah pekerja. Macam mana tahu pekerja? Biasa kalau kamu pergi kedai, yang pakai baju sama tu adalah pekerja. Okay, jadi kita masukkan dekat subjek. Pekerja-pekerja datuk. Okay, menghantar beras. Menghantar beras sahaja. Ayat tu kurang cantik. Sebab tak ada keterangan. Jadi kita masukkan. Dia menghantar beras ke mana? Ke dalam kedai kan? Okay. Jadi ayat dia kita masukkan. Tadi kita tak masukkan lagi. Okay. Dekat keterangan kita masukkan ke dalam kedai. Jadi ayat yang keempat adalah pekerja-pekerja datuk menghantar beras ke dalam kedai. Ini adalah ayat yang lengkap berdasarkan gambar yang keempat. Okay. Saya harap murid-murid telah pun faham cara untuk membina ayat berdasarkan gambar. Okay. Jadi, ayat yang terhasil daripada gambar yang pertama, masih ingat? Okay, gambar yang pertama, ini gambar yang pertama. Okay, kalau murid-murid masih ingat, itu gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama ini, kalau tengok buku teks ini, ayat terhasil, Nasri dan Nabila menampal iklan pada, okay, bukan papa. Okay, saya betul. Okay, pada, okay, pada papan iklan. Seterusnya untuk ayat yang kedua terhasil daripada gambar. Gambar mana? Gambar ini. Datuk mengambil pesanan dari pelanggan. Seterusnya kita tengok gambar yang ketiga. Mana gambar ketiga? Ini. Okey. Okey, siapa dia? Ibu mengira jumlah guni beras di dalam stor. Dan seterusnya yang keempat, kita lihat gambar. Ini gambar dia, ayat yang kita dah buat tadi. Pekerja-pekerja datuk menghantar beras ke dalam kedai. Okey. Jelas. Saya rasa saya pergi terlalu pantas. Tapi saya harap murid dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, itulah dia ayat-ayat yang terhasil daripada gambar-gambar tersebut. Kalau murid-murid dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini, dapat buat ayat seperti yang saya buat ini, murid-murid boleh dikatakan cemerlang. Tahniah saya ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya membina ayat berdasarkan gambar tersebut. Okay, jadi tugasan untuk murid. Untuk murid kelas saya lah. Untuk yang lihat yang bukan murid kelas saya, tak perlu buat tugasan ni. Jadi untuk murid, khasnya murid saya, murid tahun 3, kelas 3 AS, tugasan untuk murid dikehendaki menulis ayat berdasarkan gambar yang terdapat pada muka surat 9. Gambar ayat apa cikgu? Nak tulis ayat apa? Ayat tadi. Ayat yang kita belajar tadi. Ayat ini. Okey. Murid-murid tulis balik ayat ini di dalam buku tulis. Alright. Okey. Kalau sudah, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Di muka surat 9 ini. Okey. Itu saja kelas kita untuk pada hari ini. Jadi, terima kasih kepada murid-murid yang terus bersama saya daripada awal hingga akhir. Hari ini kita belajar menulis ayat berdasarkan gambar dan sila lakukan tugasan yang diberikan. Okey. Kalau murid-murid ingin pandai menulis ayat. Okey. Kalau murid-murid tak buat tugasan ni, nanti murid-murid mungkin menghadapi masalah dalam membina ayat.
Okey, itu sahaja daripada saya. Anda bersama saya, Cikgu Farhan. Terima kasih diucapkan kepada semua yang menonton video ini daripada awal hingga akhir. Diharap video ini bermanfaat untuk anda semua. Okay, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.